berdoa. 我们一同祷告。 Ya Tuhan, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. 主啊，就如刚才我们所唱的诗歌，我们要渴慕你更加的深切， Lebih mengenal-Mu lebih daripada apapun yang kami kenal di dunia ini. 我们要更加的认识你，超过一切我们所要认识的世界。 Tanamkan terus kerinduan seperti itu di dalam hati kami Tuhan. 主啊，把这些栽种在我们心中。 Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, itu pun bagian dari kami ingin mengenal-Mu lebih dalam. 当我们阅读思考你的话语的时候，这是更加表明我们要更加深切的认识你。 Berbicaralah kepada kami supaya kami lebih mengenal-Mu ya Tuhan. 主啊，恳求你对我们说话，好让我们更加的认识你， Dan biarlah pengenalan itu akan berdampak dalam hidup kami, mengubah kami. 好让我们对你的认识能够成为一个好的影响，能够让我们更加的好。 Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们把我们阅读你话语、思考你话语的时间全然的交在你恩手中。 Siapkan hati dan pikiran kami. 主啊，预备我们的心思意念。 Berkati kedua hamba-Mu di mimbar supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas di dalam dua bahasa. 主啊，祝福你两位仆人在讲台上能够传达出两个语言， Dan Tuhan mampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. 并且让我们每个人都能够成为一个行道的人。 Terima kasih, dengarlah doa kami ya Tuhan. 主啊，感谢你垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. 奉主耶稣基督活的话语，我们来祷告。 Amin. 阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐。 Saya menyampaikan salam dari Sinode GKY. 我带着印尼基督教会总会的问安来到当中， Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17. 祝福大家17周年纪念日。 Tepat 12 November 17 tahun yang lalu dimulai GKY Medan. 4月12号，几年当中的国语堂， Dan bersyukur melihat bagaimana Tuhan terus memberkati gerejanya. 我们看到神怎么样祝福这个教会，我们向神感恩。 Selamat juga untuk peremajaan atau renovasi area mimbar yang menjadi indah ini. 我们也感谢神已经装修了这么美丽的讲台。 Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. 弟兄姊妹，我们来打开圣经。 Saya ingin mengajak saudara membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. 我请大家一同来阅读约翰福音第15章， Ayat yang pertama hingga yang ke-8. 从第1节到第8节。 Satu perikop yang tidak asing bagi kita. 这些经文对我们来说是已经很熟悉了的。 Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan baru edisi yang kedua yang baru terbit beberapa bulan yang lalu. 约翰福音15章，我要用新印版的圣经来向大家阅读。 Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. 约翰福音15章第1节：我是真葡萄树，我父是栽种的人。凡属我不结果子的枝子，他就卷去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。
这人就多结果子，因为离了我，你们都不能做什么。人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。第8节，你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。 Sampai sedemikian jauh pembacaan firman yang berbahagia mereka bukan hanya membaca mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. 我们读经到此，凡读神的话语能够思想的行出来的，这人就是有福的。 Saudara, kalau kita berkata satu pohon itu berbuah, pasti ada alasan kenapa kita mengatakan itu. 要是我们说有一棵树结出果子，必然有强烈的理由。我们为什么如此说？ Dan alasannya sangat sederhana sekali. 它的理由非常的简单。 Kita melihat ada buah yang kelihatan. 我们看到有果实在那边， Karena ada buah yang kelihatan, maka kita katakan, oh ini pohon berbuah. 因为我们看到有果实在那边，因此我们说这树结了果子。 Tuhan Yesus pernah melewati satu pohon ara dan melihat tidak ada buahnya. 主耶稣曾经经过一个无花果树是没有果子的， Dan Tuhan mengatakan, ditebang aja pohon ini. 而主耶稣把它砍伐吧。 Sudah 3 tahun ditunggu dan tidak berbuah. 已经3年了，没有结果子。 Jadi pohon tidak berbuah karena memang tidak kelihatan buahnya. 因为树没有结果子，因为没有看见它的果子。 Jadi saudara, kalau kita bicara apa itu buah, kita ini bicara satu produk yang terlihat, yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. 弟兄姐妹，就是我们说一个水果来说果子，我们讨论是看见到的，不是不看见的。 Saudara, kalau kita mengatakan itu orang percaya yang berbuah atau itu gereja yang berbuah, pasti ada hal-hal yang terlihat sehingga kita bisa mengatakan oh, orang percaya ini berbuah atau gereja ini berbuah. 要是我们说一间教会有结果子，或者一个信徒结果子，那么因为我们看到了，我们就会说它是结果子的教会，它是结果子的信徒。 Nah, pertanyaannya adalah apa yang terlihat, apa yang kelihatan itu? 而问题是我们看见的是什么呢？ Saudara, perikop kita hari ini menggambarkan hubungan Yesus dengan para pengikutnya itu seperti hubungan pokok anggur dengan carang-carangnya. 在这里描述了主耶稣和信徒的关系，就好像葡萄树与枝子一般。 Setiap carang diharapkan untuk berbuah. 每个枝子都盼望结出果子来。 Tujuan dari carang itu ada, bukan sekedar hanya ada dan eksis. 枝子的存在不是单单要它有存在而已。 Maka saya percaya tujuan hidup dari seorang pengikut Kristus atau murid Kristus bukan sekedar ada atau eksis di dunia ini. 所以我说，基督徒的生活不是仅仅的只要活在这世上而已， Tetapi supaya saudara dan saya itu bisa berpartisipasi dalam tugas untuk menghasilkan buah. 而是你和我能够在这事情上成为一个结果子的任务。 Bahkan dikatakan di ayat yang kedua, kalau ada carang yang tidak berbuah, maka dipotongnya. 因此，在第2节那边说，要是没有结果的果子，叫枝子要把它卷下来。 Ada carang yang tidak berbuah itu mengindikasikan ini bukan orang percaya yang sejati. 一个不结果子的枝子，是表明他是个不信主的人。 Kelihatannya seperti orang percaya, kelihatannya menempel pada pokok anggur itu, tetapi sebenarnya tidak. 看似他好像是信徒，看似枝子结在那个葡萄树上，其实不是。 Saudara, kenapa? Karena kalau memang orang percaya sejati, pasti berbuah. 因为什么？就是一个真正的信徒，他必然结果子。 Meskipun mungkin ada bedanya, ada yang berbuah dengan cepat sekali, ada yang berbuah dengan lambat sekali. 可能有所分别，有的结的果子很快，有的结的果子很少。 Tetapi kalau dia orang percaya sejati, pasti berbuah. 但是若是他这个真正的信徒，他必然结果子。 Saudara, bahkan di dalam ayat ini digambarkan, saudara, Allah itu rindu ingin bukan hanya berbuah, tetapi berbuah banyak. 甚至在这里描述说，神不但他要结果子，而且要多结果子。 Maka dikatakan di ayat yang kedua, bagian B, setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. 因此，在第2节的下半节说，凡结果子的枝子，他就修剪，使它结出更多的果子。 Saudara, dari tadi kita memakai istilah berbuah. 从刚才我们已经用了一个结果子这个词。 Apa sih artinya berbuah itu? 结果子是什么意思呢？ Saudara, baca ayat yang ke-8. 我们来读第8节。 Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. 在这里告诉我们，他们多结果子，我父就因此得了荣耀，你们就是我的门徒了。 Ada hubungan erat antara berbuah banyak dengan Bapak dipermuliakan.
结果子多跟我们跟父神有密切的关系。 Buah itu adalah sesuatu yang kelihatan, dan ketika orang melihat yang kelihatan ini, mereka memuliakan Bapa di surga. 果子是一个看见的东西，当人家看到我们信的行为的时候，就能够把荣耀归给我们在天上的父。 Ada ayat di dalam Matius pasal 5 ayat 16 berbunyi seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. 在马太福音5章16节那边告诉我们，真理提醒我们，所以你们的光也当这样照在人前，让人家看见你的好行为的时候，便将荣耀归给你在天上的父亲。 Kalau di Yohanes pasal 15 ini orang melihat buah dan memuliakan Bapa. Di Matius pasal yang kelima ini orang melihat perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan baik dan memuliakan Allah. 就在这约翰福音15章那边说，人看到了果子，就将荣耀归给我们天父；但是在马太福音那边说，人看到了你的善行、你的好行为，就把荣耀归给天上的父亲。 Maka berbuah banyak di sini berkaitan erat dengan terlihatnya perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik, good works di dalam hidup seorang percaya. 因此，在这里我们看到许多的果子，就是因为看见他们好行为、有善行，以致他们能够结出这样的好果子来。 Saudara, perbuatan baik bagi kita iman Kristen itu bukan jalan untuk mendapatkan keselamatan. 做善事对我们基督徒来说，不是走向这个拯救的路程， Tetapi perbuatan baik atau pekerjaan baik itu buah, produk yang kelihatan karena kita udah diselamatkan. 而是我们所做的行为善行，是因为我们得救了的所结出的果子。 Jadi saudara bicara buah ini bicara satu apa ya? Tindakan, perbuatan, pekerjaan yang memang terlihat dari luar dan itu berasal dari sesuatu yang baik dari dalam. 所以，当我们看到结了果子以外，这是来自人的内心发出来生命的改变，好的东西。 Misalnya dalam Alkitab pernah dipakai istilah buah-buah pertobatan. 如圣经有说的悔改的果子， Artinya perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan memang sudah bertobat. 而这表明说那个果子是因为他已经得救了、悔改了。 Jadi terjadi pertobatan di dalam dan kemudian mengalir keluar dalam bentuk buah-buah yang kelihatan sehingga disebut sebagai buah-buah pertobatan. 就是因为他内心已经认罪、已经悔改了，因此他能够结出了外在所看见的果子来。 Ada disebut juga dalam Alkitab buah Roh Kudus. 圣经有说圣灵的果子， Roh Kudus berdiam dan bekerja dalam diri seseorang dan kemudian terlihat nih dalam hidupnya hal-hal apa saja yang merupakan produk dari bekerjanya Roh Kudus dalam hidupnya. 而圣灵果子在人家心中发出来，就能够看到好行为是由果子所发出来的。 Jadi saudara, berbuah itu bicara atau berkaitan erat dengan kehidupan yang memang mengalami perubahan yang nyata, yang signifikan, yang terlihat. Ada sikap kelakuan baik yang terlihat karena apa? Karena ada perubahan, ada transformasi di dalam. 所以，当结果子于生活中应有真实的改变，有凸显的、能看见的，因着他内心的改变产生了新的行为。 Maka ketika orang-orang melihat nih buah-buah ini, mereka memuliakan Bapa di surga. 因此，当人家看到这个果子的时候，人家将荣耀归给父上帝。 Dan kemudian dikatakan begini, dan itu menunjukkan kamu adalah murid-muridku. 同时，从这里能够显明出，你证明的是我的门徒了。 Berbuah banyak itu membuktikan betul-betul ini murid Yesus. 结多的果子，这证明了他是真正的主耶稣的门徒。 Saudara, seorang murid pada zaman itu adalah seorang yang belajar dari gurunya, mengikut gurunya, mendengar gurunya, mentaati gurunya, dan bahkan meneladani gurunya. 在那个时代，一个真正的学生，他是要学习，他要听话，他要效法跟从他的老师。 Artinya saudara, kalau orang di sini digambarkan sebagai orang yang berbuah banyak dan terbukti adalah murid-muridku, berarti orang ini membuktikan dia betul murid yang belajar, murid yang mendengar, murid yang mentaati, dan murid yang meneladani Kristus. 所以，当我们说一个结果的信徒的时候，他就真正的是一个想学习、听话、效法、顺服基督的人。 Jadi saudara, buah ini menunjukkan satu kehidupan yang memang terlihat karena orang ini ada di dalam Kristus. 而果子显明了这个人真正的因为他活在他的生活里面， Kehidupan yang makin menyerupai Kristus. 他的生活也更加的像恩主基督。 Jadi saudara, kalau ayat 8 ini diringkaskan, 就是第8节，我们来总和来说， saudara, yang layak disebut berbuah itu ada dua kriterianya. 被称为结果子的人，
要符合2个条件。 Yang pertama itu memuliakan Bapa di surga. 首先要在生命上荣耀天上的父亲， Yang kedua adalah membuktikan orang ini betul-betul adalah murid yang menyerupai Kristus. 而第二就是要证明说他是真正的主耶稣基督的门徒。 Dua kriteria ini berkaitan erat. 而这2个品格是非常相关的。 Saudara, berbuah itu bukan identik dengan orang rajin ke gereja, rajin melayani, rajin memberikan persembahan, atau rajin dalam pelayanan sosial, atau rajin dalam penginjilan. 结果不是说那个人是他个非常勤劳上教会，很勤劳侍奉慈善等等。 Jadi berbuah itu tidak identik dengan kegiatan-kegiatan rohani. 而结果是不跟那些通常的这个圣灵的这个属灵的活动是没有相同的。 Sebab saudara, kita menemukan ada orang-orang yang memang giat di dalam kegiatan rohani atau pelayanan, tetapi hidupnya nggak memuliakan Tuhan, hidupnya nggak menunjukkan dia menyerupai Kristus. 我们常常发现有一些人，他们在生活里面，他们是非常热心的侍奉，而且热心的参加属灵的活动，但是在他生命里面，他却不能够显露出他是基督的门徒。 Satu kali ada seorang mencari pekerjaan sebagai sopir. 有一回，有一个人叫张司机，寻找叫张司机的工作。 Lalu kami coba bantu untuk bisa ada yang mau pakai sopir. 然后我们帮助他看有没有人要使用他这个人。 Akhirnya dia bekerja pada seseorang di gereja menjadi sopir. 然后他在一个信徒的家中当司机。 Beberapa bulan kemudian dia keluar. 然后几个月以后，他退出了。 Lalu kami tanya, 然后我们问他， cari kerja sulit, udah dapat kerja kok keluar? 找工作难，为什么有了工作也退出来呢？ Apa jawab sopir ini? 那司机回答说什么呢？ Dia mengatakan dengan jujur, saya tidak tahan, Pak. 他坦白说，我忍受不了。 Betul, Tuhan saya, bos saya, orang 真的， Kristen, 真的，我的老板是基督徒， bahkan aktif di gereja, 而且在教会是非常活跃的， pernah jadi majelis. 曾经做过这事。 Tapi saya melihat kehidupannya sehari-hari. 但是我看他每天的生活， Antara penampilan hari Minggu di gereja dengan kehidupan di dunia sehari-hari, beda. 他在教会的行为表现，与他在社会的行为表现非常的不同。 Saudara bayangkan nih seorang sopir, ya meskipun dia bukan bos ya, tapi seorang Kristen yang sederhana, melihat kenyataan kehidupan seorang menyebut dirinya Kristen seperti itu, dia nggak tahan. 你会想象到一个普通的信徒司机，而看到了别的信徒这样的行为，他忍受不了。 Maka tidak mungkin kehidupan orang Kristen yang seperti akan bisa berdampak. 所以这样的信徒的生活是能够显明出来的。 Saudara, jikalau buah itu kehidupan yang memuliakan Bapa dan menyerupai Kristus tidak kelihatan, tidak akan jadi kesaksian yang baik. 要是我们的果子不能够荣耀神，不能够显明出来，那不是一个好的基督徒。 Dan itulah kerinduan Tuhan supaya pengikut-pengikutnya, murid-muridnya itu seperti carang yang berbuah dan semakin berbuah. 因此，主耶稣盼望他的门徒们是好像一个结满果子的枝子一样。 Yang kedua, 第二， bagaimana bisa berbuah? 如何能够结果子呢？ Dikatakan di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 第四节那里告诉我们：你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能常结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。 Ada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan seperti ini. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. 在新译本的圣经里面有这样说：常与我合一，我也常你们合一。 Saudara, ada panggilan untuk orang percaya seperti carang ini untuk tetap tinggal di dalam pokok anggur itu. 有这样的呼召，我们每个信徒要好像枝子结在葡萄树上， Tetap terhubung kuat dengan pokok anggur itu supaya bisa produktif menghasilkan buah. 要时常结在树枝上，这个葡萄树上，以致它能够常常结出更多的果子来。
Saudara, tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita itu menggambarkan adanya persekutuan yang dekat, yang intim dengan Kristus dan relasi yang hidup dengan Dia. 基督在我们里面，我们在基督里面，这表明说我们跟基督有非常密切的关系。 Ini satu relasi, satu persekutuan yang terus-menerus ada sampai kita menyelesaikan hidup kita di dunia. 这样的团契，这样的关系是一直持续下去的，直到我们走完了在世的年日。 Di ayat yang kelima ditegaskan lagi, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 第五节再次的强调说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们什么都不能做。” Jelas sekali di sini berbuah, apalagi berbuah banyak, tidak bisa dilepaskan dari pokok anggur, dari Kristus itu. 很清楚的告诉我们，若是要多结果子，你不能够离开葡萄树，不能够离开基督。 Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 在我以外，你什么都不能做。 Apart from me, you can do nothing. Terlepas dari aku, engkau nggak bisa apa-apa. 离了我，你什么都不能干。 Saudara, kalimat Yesus mengindikasikan dengan jelas sekali bahwa kita ini memang harus terus melekat baru bisa berbuah. 圣经告诉我们，很清楚告诉我们，我们必须结在葡萄树上，才能够结果子。 Saudara, ketika kita melekat itu, maka ada asupan rohani, ada nutrisi rohani yang mengalir dari Kristus di dalam hidup kita nih. 就是我们结在葡萄树上，就从里面有那个营养能够供应枝子，那么就好像我们靠着主耶稣基督一样，我们就能够结出果子来。 Maka terlepas dari Kristus, saudara, nggak mungkin kita bisa memiliki kehidupan dengan sikap, dengan karakter, dengan kelakuan yang memuliakan Bapa dan menyerupai Dia. 我们就离开了基督，我们就不能有爱心、耐心、忠心和讨神喜悦。 Saudara, kalau kita mengatakan satu pohon itu berbuah, 就是我们说一棵树结果子， saya percaya bukan karena ada orang mengambil buah dari pohon lain lalu dicantolkan di pohon itu. 我相信不是人在另一棵树了拿那果子，把它结在这个树枝上。 Seperti seorang memasang hiasan ornamen di pohon Natal. 就好像人家把装饰品放在圣诞树上一般。 Saudara, berbuah itu bukan sesuatu dari luar ditempelkan dalam hidup kita. 结果子不是把外面的东西把它粘贴在我们的身上， Tetapi buah itu produk dari sesuatu yang dari dalam. 而结果子就是从我们心内所产生出来的。 Kalau itu buah diambil dari tempat lain, lalu dicantolkan, dicentelkan, ditempelkan dalam hidup kita, sudah bisa membuat kita jadi orang munafik. 要是我们把别的果子把它放在我们身上，那么我们能够成为一个假冒伪善的人。 Misalnya buah kejujuran ditempelin dalam hidup kita nih. 比方说，诚实的果子把它贴在我们身上， Itu bukan produk asli dari diri kita nih. 不是我们真正从内心所发出来的。 Saudara, mungkin kita bisa sesekali jujur, 可能我们可以一次半次的诚实， tetapi tidak selalu jujur. 但是不时常诚实。 Karena di masa-masa tertentu akan kelihatan produk aslinya, buah aslinya. 因为在每一个时间，我们能够看到真正产出来的果子。 Maka jelas sekali ayat 4, ayat 5 menggambarkan itu. Kita ini bukan mengambil buah dari luar, kemudian ditempelkan, dicantolkan dalam hidup kita, lalu kita mengatakan, oh saya berbuah nih. 所以第4节、第5节那边清楚告诉我们，我们不是把别的果子放在我们身上，然后说我们已经结出了果子来。 Tetapi karena engkau menempel pada pokok anggur itu, engkau punya relasi, persekutuan yang dekat, yang intim, yang hidup dengan Kristus itu. 原来你是把别的捏在身上，你不是说你跟上帝有非常密切的关系，有很好的团结所结的。 Bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. 甚至第7节告诉我们：你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面，凡你们所愿意的，祈求必给你们成就。 Saudara, di sini saudara lihat kaitan erat sekali. Tinggal di dalam Kristus, lalu dikatakan apa? Harusnya kan Kristus di dalam kita. Tetapi di ayat ke-7 diganti. Tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. 因此，我们看到，当我们基督在我们心里面，我们在主基督里面，如第7节说：若是我们藏在里面，他的话也藏在我们里面。 Artinya ketika Kristus tinggal di dalam kita, itu tidak lain dan tidak bukan. Kita mengizinkan firman-Nya juga berdiam di dalam diri kita.
意思说，主的话语基督在我们里面，就是我们允许神的话语来藏在我们的心里面。 Itu sesuatu yang yang kunci yang sangat sederhana sekali. Jikalau firman itu tidak berdiam, meresap masuk dan menguasai hati, kita tidak akan berbuah. 这是非常简单的关键，就是神的话语没有藏在我们心里的话，那么我们不能够靠着基督产生出果子来。 Firman Kristus tinggal atau berdiam itu bukan sekedar kita ini tahu firman dan bahkan menghafal firman. 神的话语藏在我们心中，不是说我们只一般般的认识明白神的话语而已。 Saudara, iblis itu menghafal firman loh. 魔鬼他非常背熟神的话语。 Minggu lalu saya khotbah di salah satu GKY khotbah tentang pencobaan Yesus, dan di pencobaan kedua ketika iblis mencoba Yesus, dia mengutip ayat kitab suci. 在别的这个印尼基督教会，我在讲道的时候，我讲一个比方，就是说主耶稣受2次的试探，而第2次的试探的时候，魔鬼使用神的话语来试探耶稣。 Maka firman itu berdiam dalam diri kita, nggak identik dengan kita tahu dan bahkan menghafal. 当神的话语在我们心中的时候，不表明说我们能够背，而且能够明白神的话。 Tetapi bagaimana firman itu bisa meresap masuk, berakar kuat dan menguasai hati dan pikiran kita. 而是怎么样神的话语能够渗透我们的心，掘根，并且能够把它寻出来。 Dan firman Tuhan itu bukan hanya menguasai, tetapi firman Tuhan itu kita yakini, kita percaya kebenarannya dan kita hidupi. 而神的话语不是单单管理我们而已，而且是我们要相信它，而且我们把它实际的寻出来。 Saudara, Yesus pernah memberikan perumpamaan penabur. 弟兄们，主耶稣曾经有这样撒种的比喻， Gambarkan seorang penabur menaburkan benih, dan benih itu jatuh di 4 tanah yang berbeda. 而主耶稣比喻说，他撒种的时候在4个不同的泥土。 Yang pertama jatuh di pinggir jalan. 第一个是撒在路旁的， Yesus katakan, ini orang menerima atau mendengar firman, tetapi sepertinya nggak peduli, nggak mengerti, dan lalu si jahat merampas firman itu. 那你说这个人领了神的道，但是他不去理睬，过后就被夺去了他的种子。 Yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. 第二撒在石头上， Orang ini mendengar firman, namun dikatakan tidak berakar dan cuma tahan sebentar. 而这个人借了神的道，他不会生根，因此这个道就失去了。 Kenapa cuma tahan sebentar? 为什么只能够维持一下子呢？ Karena dikatakan ada penganiayaan atau penindasan karena firman itu sehingga dia murtad. 因为当他有那个神的话语的时候，他受到了逼迫，他受到了虐待，因此他背逆了神。 Maka bagi orang tipe kedua ini, kenyamanan dan keamanan diri lebih penting daripada saya menderita, daripada saya dianiaya, lebih baik saya tidak peduli firman. 而这第二种人，他宁可他过一个舒适的生活，而不愿意因为受到虐待，他继续的来维持神的话语。 Kalau saya menuruti firman, maka saya akan rugi ini. 要是我保持神的话语，我会吃亏。 Lebih baik saya tidak rugi daripada menuruti firman. 与其我吃亏，我更好离弃神的话语。 Ini tipe kedua. 这个是第二种人。 Tipe ketiga itu benih yang jatuh di semak duri. 而第三种人是种子撒在荆棘中。 Orang ini mendengar firman, 这个人听得到， tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 但是因为世界的惯例和钱财压制住他，使到这种子不能够发芽。 Ada hal-hal di dunia yang dia kejar membuat dia akhirnya tidak mempedulikan firman. 因着他追求世界的这个东西，而且他放弃了这个神的话语。 Hidupnya penuh dengan kekhawatiran bagaimana kita bisa cukup, bagaimana bisa kaya, bagaimana bisa berhasil dagang kita, bisnis kita. Urusan itu yang jadi fokus sehingga firman ditinggalkan. 他更重于我的心怎么样的惯例，我的生意怎么样不能做，或者产生其他不好的事情。 Nah, ini tipe ketiga. 这是第三种人。 Maka tipe yang terakhir Yesus katakan jatuh di tanah yang baik. 第四种人是种子跌在好的土地上。 Orang ini menerima firman, 这个人领了道， dia mengerti firman. 他明白道， Bahkan di Injil Lukas dikatakan dia menyimpan firman itu dalam hatinya yang baik. 甚至在路加福音说，他把神的道藏在他的心里。 Dan kemudian firman itu menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 那这个道能够发出了
100倍、60倍、30倍的。 Saudara, tipe yang keempat inilah gambaran orang yang bisa dikatakan firman Tuhan itu tinggal di dalam dirinya. 这第4种人会描述他说，因为神的道已经藏在他的心里面， Dan dengan itu baru dia bisa berbuah banyak. 因此他就能够结出很多的果子来。 Renungan hari ini sangat sederhana sekali. 今天我们的思想的话也非常的简单。 Kunci untuk hidup kita bisa berbuah banyak adalah tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, dan kita memiliki persekutuan hubungan yang hidup dengan Dia, dan secara khusus firman itu meresap masuk, menguasai hidup kita. Kita percayai dan kita hidupi. 关键能够结出更多果子，就是我们要跟上帝有密切的关系，以致他的接着我们生命，我们能够产生出一个好的果子来。 Maka pertanyaan sederhana untuk saudara dan saya hari ini. 因此，今天非常简单的问题要问大家： Bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Kristus? 我们个人的关系跟上帝是怎么样的？ Masihkah kita memiliki persekutuan pribadi dengan Dia dalam doa dan firman? 我们是否在我们祷告和神的话语中，我们跟他有个很好的 关系？ Bagaimana saat teduh kita setiap hari? 而我们每天的灵修生活又是怎么样的呢？ Sudah ada seorang bertanya kepada Hudson Taylor, misionari terkenal di daratan Tiongkok. 弟兄们，也有人问这个在中国的宣教士，就是戴德生宣教士。 Orang ini bertanya kepada misionari Hudson Taylor karena mendengar ada seorang pelayan Tuhan yang jatuh dalam dosa perzinahan. 这个人他问戴德生牧师说，有一个圣工人员生的这个儿女，他犯了这个奸淫的罪。 Ini pelayan Tuhan tapi jatuh dalam perzinahan. 他是神的圣工人员，但是他跌入了这个奸淫的罪。 Maka orang ini bertanya kepada misionari Hudson Taylor ini, menurut Pak Hudson Taylor, apa pendapatmu tentang pelayan ini? 所以这个人就问戴牧师说：“你对这样的事情有什么的观点？” Jawaban dari Hudson Taylor sangat sederhana. 戴德生非常简单的回答他。 Hudson Taylor cuma mengajukan pertanyaan sederhana. 戴德生提出了一个非常简单的问题： Sejak kapan orang itu berhenti menjalankan saat teduhnya? 这个人什么时候已经开始了他灵修的生活？ Jawaban yang menurut sebagian orang sangat sederhana, terlalu menyederhanakan masalah. 而这样的回答对一般人来说是很简单，而且非常的简单。 Tetapi kita mau nggak mau harus akui, seringkali ada kaitan antara bagaimana relasi kita dengan Tuhan dengan bagaimana jalannya kehidupan kita. 但是我们必须承认，我们在每天的生活里面，我们怎么样的跟神的关系有什么有这密切的关系吗？ Saya pernah bertemu dengan seseorang yang kemudian dia ceritakan juga, dia saat menceritakan kepada saya dia sedang berselingkuh. 我曾经遇见一个人，他对我说，他目前有婚外情。 Pertanyaan pertama saya sederhana sekali. 我第一个问题是非常的简单， Karena saya kenal dia cukup lama dan saya tahu dia seorang yang rajin melayani, saya cuma tanya satu pertanyaan, gimana hubunganmu dengan Tuhan? 我认识他很久了，而且他是一个非常殷勤侍奉神的人。我问他目前的生活，他的灵修生活如何？ Dan dia jawab, saya sudah lama tidak ke gereja lagi. 他说我已经许久没有上教会， Saya sudah berhenti sepertinya dalam saat teduh saya. 我好像已经停止了我的灵修生活。 Saudara, tema HUT gereja kita hari ini growing deeper, impacting wider. 弟兄们，今天我们教会的主题是成长更深，影响更广。 Kalau orang percaya gereja ingin bisa berdampak, berimpact lebih luas, saudara, ada panggilan untuk kita growing deeper. 要是我们有人说我们教会有非常的发展，那么我们就有更深入的这个成长。 Tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, dan firman-Nya tinggal dalam kita. 就在主耶稣里面，主耶稣基督住在我们里面，他的话语藏在我们心里面， Makin dalam dan makin dalam. 越深就更越深。 Itulah kunci untuk keefektifan dan impact yang lebih luas lagi dalam hidup kita. 这就是关键，在我们会更加的成长，更加的扩展。 Saudara, kita kenal amanat agung. 我们知道大使命， Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. 你们要去使万民做我的门徒。 Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan dipanggil, pergilah, go, pergi. 你和我被呼召出去， Tapi saya ingin katakan, saudara dan saya tidak akan
Gereja tidak akan efektif hanya pergi, go, tetapi tidak pernah tinggal, dan tinggal. 但是我要告诉大家，我们不能够有效果的，只是出去，而不是住在我们里面。 Banyak orang bisa sangat sibuk pergi penginjilan, pergi pelayanan, tetapi tidak tinggal di dalam Kristus. 有许多人他有很多忙碌，就是出去传福音，但是他在里面却非常的少。 Marilah kita seimbang menjalankan panggilan amanat agung, pergilah, go, tetapi kita juga mendengar panggilan Kristus untuk stay, abide, remain, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. 那么我们对神的呼召要有一个平衡，就是我们要出去，我们要在里面长下来。 Mari kita berdoa. 我们一同来祷告。 Berkati renungan firman-Mu hari ini Tuhan. 主啊，恳求你祝福今天你的话语。 Bawa kami sekali lagi sampai kepada satu pemahaman bahwa kunci penting untuk kami bisa berbuat banyak, berbuah banyak adalah terletak pada kami tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kami. 帮助我们再次知道，我们能够多结果子的关键，就是在于我们要在你里面，你在我们里面，你的话语藏在我们里面。 Karena terlepas dari Kristus kami tidak mungkin berbuah. 因为离开了基督，我们不会结果子。 Tanpa kami terus melekat pada pokok anggur itu, memiliki relasi persekutuan yang dekat dengan Kristus, tidak mungkin kami berbuah. 要是我们离开了葡萄树，我们离开了基督，我们必然不能够结果子。 Karena buah itu merupakan produk dari apa yang terjadi di dalam hidup kami, di dalam diri kami. 因为果子是从我们内心所发出来的。 Biarlah kami sebagai gereja Tuhan terus giat untuk pergi memberitakan Injil, pergi untuk menjangkau banyak jiwa, tetapi kami sebagai gereja Tuhan juga sadar panggilan untuk stay, untuk remain, untuk tinggal di dalam Kristus. 让我们身为神的教会的，让我们时常记得你的大使命，就是出外积极的来传福音。但同样的，我们在里面，我们常常的让基督在我们心里面，有神的话语藏在我们心中。 Berkati firman-Mu untuk jadi pedoman dalam hidup kami. 祝福你的话语成为我们生命的准则。 Di dalam Kristus, pokok anggur yang benar, kami naikkan doa kami. 我们在真正的葡萄树中，我们如此的祷告。 Amin. Amin.